Standard kandungan 2.3 berkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Standard pembelajaran 2.3.1 hingga 2.3.4. Pada akhir pengajaran, murid-murid dapat yang pertama menjelaskan melalui contoh berkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Yang kedua, menangkul kepentingan penjagaan semua sistem dalam tubuh manusia supaya berfungsi dengan sempurna. Yang ketiga, menjana idea cara memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat. Yang keempat, menjelaskan pemerhatian tentang berkaitan antara sistem tubuh manusia melalui penulisan. Tajuk kali ini adalah berkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Terdapat beberapa sistem dalam tubuh manusia yang menjalankan fungsi yang berbeza. Setiap sistem saling berkaitan antara satu sama lain untuk memastikan tubuh badan kita berfungsi dengan baik. Ingat lagi tak sistem-sistem dalam tubuh manusia yang telah kamu pelajari sebelum ni? Sistem-sistem tersebut adalah seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem rangka dan sistem peredaran darah. Sistem pernafasan mengangkut oksigen dan bergantung pada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Sistem pernafasan juga bergantung pada sistem peredaran darah untuk membantu menyingkirkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem rangka. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan neutron kepada sistem rangka untuk membantu pembesaran tulang. Sistem rangka pula melindungi tubuh dan organ-organ pernafasan dan peredaran darah seperti jantung dan paru. Sistem pencernaan. Sistem peredaran darah mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Sistem pencernaan membekalkan neutron kepada organ seperti jantung supaya dapat terus berfungsi dengan baik. Sistem peredaran darah dapat berfungsi dengan sendiri? Jawapannya tidak. Sistem di dalam tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara sendiri. Sekiranya satu daripada sistem ini gagal berfungsi, sistem yang lain akan turut terganggu. Rajah berikut menunjukkan perkaitan antara 4 sistem di dalam tubuh manusia. M. Sistem rangka dan sistem pernafasan. N. Sistem rangka dan sistem peredaran darah. O. Sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. P. Sistem rangka dan sistem pencernaan. Q. Sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Dan R. Sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Mari kita lihat contoh kesan dan akibat bagi setiap perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. M. Sistem rangka dan sistem pernafasan. Apabila tulang rusuk patah, sistem pernafasan terganggu kerana peparu tidak boleh mengembang dan mengucup dengan baik. N. Sistem rangka dan sistem peredaran darah. Apabila tulang kaki patah, kaki akan bengkak dan pengaliran darah terganggu. O. Sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Apabila jantung lemah, pengaliran darah ke peparu akan terganggu dan menyebabkan pertukaran gas pernafasan di peparu tidak sempurna. P. Sistem rangka dan sistem pencernaan. Apabila sistem pencernaan tidak boleh menyerap neutron dengan baik, lama-kelamaan pembesaran sistem rangka akan terbantut. Q. Sistem pernafasan dan sistem pencernaan. Jika tercekik makanan akan menyebabkan sistem pencernaan terganggu di bahagian esofagus. Makanan yang terperangkap di esofagus menghalang udara masuki trakea menyebabkan sukar bernafas. R. Sistem peredaran darah dan sistem pencernaan. Apabila saluran darah di perut dan usus rosak, penyerapan makanan daripada sistem pencernaan akan terganggu. Kenapakah kita perlu menjaga semua sistem di dalam tubuh kita dengan baik? Ini adalah kerana
Jika berlaku kerosakan pada suatu sistem di dalam tubuh kita, sistem yang lain di dalam tubuh juga akan menerima kesannya. Sistem di dalam tubuh manusia perlu dijaga supaya dapat berfungsi dengan baik. Bagaimanakah cara untuk memelihara sistem dalam tubuh manusia bagi menjamin kehidupan yang sihat? Cara memelihara sistem rangka: mengambil makanan yang kaya dengan kalsium, melakukan aktiviti fizikal mengikut kadar yang perlu, memakai alat pelindung dan tali pinggang kaledar. Sistem pernafasan: menghindari rokok, tinggal di persekitaran yang bersih, kerap basuh tangan. Cara memelihara sistem peredaran darah: kurangkan makan makanan yang mengandungi lemak dan kandungan gula yang tinggi, bersenam dengan cara yang betul. Cara memelihara sistem pencernaan: makan makanan yang kaya dengan serat, minum air secukupnya. Kesimpulan, yang pertama, diharap murid-murid dapat menjelaskan melalui contoh berkaitan antara sistem dalam tubuh manusia. Yang kedua, menjana idea kepentingan penjagaan dan cara memelihara semua sistem dalam tubuh manusia untuk hidup sihat. Sekian untuk kali ini bersama Cikgu Hana. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Disertakan bersama link soalan. Boleh cuba jawab soalan.